Okey. Ya, dalam WBS kita tunjukkan dia punya work items. Tapi selain daripada work items, kita akan lihat apakah aktiviti yang perlu dibuat untuk menghasilkan work item. Jadi apa yang dimaksudkan dengan aktiviti? Aktiviti ini ialah kerja yang mengambil masa. Tak semestinya kerja tersebut memerlukan tenaga, memerlukan usaha. Contohnya ya, kalau kita bina rumah, kita akan bila kita dah dirikan, dah letak batu bata, kita dah letakkan batu bata. Sebelum kita akan cat dinding tersebut, kita akan plaster dahulu. Jadi tapi bila kita dah, satu aktiviti kita ialah kita plaster dinding, sebelum kita boleh cat, kita perlu tunggu plaster kering mungkin 2 hari. Okey. Jadi kita perlu tunggu plaster kering selama 2 hari sebelum kita boleh cat. Jadi untuk kita buat perancangan yang baik, kita perlu nyatakan bahawa menunggu plaster kering juga sebagai satu aktiviti. Sebab kalau itu kita tak senaraikan sebagai satu aktiviti dan tiba-tiba kita lambat, dan bila kita tengok dalam senarai aktiviti, kita dah plaster. Next step ialah kita cat. Jadi bila kita lihat, oleh kerana kita dah terlambat sikit, maka kita pun tak tunggu. Selepas plaster, kita nampak the next step ialah cat, kita akan terus cat. Apa kesannya ialah kita cat atas plaster yang basah. Maka rosaklah kita punya, plaster pun rosak, cat kita pun rosak. Jadi kita perlu senaraikan, menyatakan bahawa menunggu cat kering tu pun sebagai satu aktiviti. Okay, walaupun aktiviti menunggu cat kering bukanlah satu aktiviti yang memerlukan tenaga. Tidak ada tenaga yang diperlukan untuk menunggu cat kering. Okay, tetapi dia adalah satu aktiviti yang memerlukan masa. Menunggu cat kering adalah satu aktiviti yang memerlukan masa. Jadi dia pun perlu dinyatakan. Jadi activities are defined for each work package. Setiap work package akan ada aktiviti-aktiviti dia. Dan daripada aktiviti yang disenaraikan tu, kita akan tunjukkan di dalam network diagram. Jadi network diagram, contoh-contoh network diagram seperti PERT chart. Kemudian dalam PERT chart tu ada critical path method dan ada juga Gantt chart. Dalam work plan ini, kita menggunakan diagram untuk kita menunjukkan sequential and interrelationship flow of the activities. Maknanya kita nak tunjukkan apakah aktiviti-aktiviti yang terlibat, apakah susunan aktiviti dan juga apakah persaling kaitan antara aktiviti-aktiviti. Jadi kita boleh gunakan yang seperti tadi disebutkan tadi, PERT chart, critical path method dan juga Gantt chart. Dalam kita menyediakan PERT chart, kita boleh gunakan dua jenis format diagram, iaitu activity in the box dan activity on the arrow. Kita akan gunakan contoh activity in the box untuk tujuan kuliah inilah. Jadi ini ialah contoh Gantt chart. Jadi contoh Gantt chart ni kita boleh lihat bahawa dalam problem definition, dia melibatkan problem definition ni melibatkan tempoh 5 minggu. Systems analysis melibatkan tempoh 10 minggu, yang mana dia bermula pada minggu pertama, minggu ke-5 dan tamat pada minggu ke-15. Sistem design dia juga memerlukan tempoh 10 minggu, bermula pada minggu ke-15 dan habis pada minggu ke-25. Jadi kita boleh lihat turutan aktiviti-aktiviti dan berapa tempoh masa yang diperlukan. Kalau kita nak lihat menggunakan PERT chart. PERT chart ialah Program Evaluation Review Technique ataupun Project Evaluation Review Technique. Maka kita akan gunakan dua kaedah, sama ada activity in a box ataupun activity on the arrow. Jadi kita dalam kuliah ni kita akan gunakan kaedah activity in the box. Jadi dalam PERT chart ni kita akan gunakan simbol kotak-kotak seperti ini. Okey, untuk menggambarkan aktiviti. Kemudian kita akan tunjukkan sequence dan juga saling kaitan aktiviti menggunakan arrow. Okey, jadi contohnya di sini aktiviti, kalau tengok arrow, task 1, arrow keluar pergi kepada task 3. Tetapi selain daripada task 1, task 2 juga akan mengeluarkan arrow kepada task 3.
Ini menunjukkan bahawa task 3, sebelum task 3 berjalan, dia memerlukan task 1 dan task 2. Bila task 1 selesai, task 2 selesai, barulah task 3 boleh jalan. Tetapi untuk task 4, dia hanya bergantung kepada task 2 sahaja. Dia tidak bergantung kepada task 1. Jadi inilah cara kaedah ini digunakanlah untuk menunjukkan sequence dan interrelationship antara aktiviti. Jadi kita boleh lihat di sini ada start, mula-mula projek berjalan, kemudian task 1, task 2 akan dilakukan, dan task 1 dan task 2 ni tidak ada arrow di antara kedua-dua ini, maknanya dua-dua ni independent. Task 3 berlaku seterusnya, tetapi task 3 perlu berlaku selepas task 1 dan task 2 siap. Task 4 akan boleh dilakukan selepas task 2 siap. Task 5 perlu dilakukan hanya selepas task 3 dan task 4 siap, dan selepas task 5 barulah akan selesai. Jadi ini kaedah dia. Secara lebih terperinci lagi, setiap kotak tu, okay, jadi kalau kita lihat setiap kotak ini, kita boleh buat dengan lebih terperinci. Jadi dalam satu kotak tu, kita akan nyatakan dia punya activity description, apakah nama ataupun keterangan berkenaan dengan aktiviti tersebut, apa nama aktiviti tersebut. Kemudian di bawahnya kita boleh tuliskan person responsible, siapa yang in charge dengan aktiviti tersebut. Kemudian kita di sebelah kiri bawah ni kita akan nyatakan activity number. Di sebelah kanan kita boleh masukkan dia punya duration estimate. Itu ialah core information lah yang kita akan masukkan dalam setiap kotak aktiviti. Tetapi selain daripada itu, kita boleh gunakan tempat-tempat tertentu ni untuk tujuan kita membuat pengiraan tempoh. Okey, pengiraan tempoh mula dan tempoh akhir aktiviti tersebut. Kalau di sini dia menunjukkan duration estimate, di sini kita nyatakan dia punya tempoh masa untuk keseluruhan aktiviti ini. Tetapi kita akan gunakan tempat-tempat seperti ini, earliest start, earliest finish ni, semasa kita mengira slack dan sebagainya yang kita akan tunjukkan kemudian. Okey. Jadi katakan kita ada senarai aktiviti ini. Ini ialah senarai aktiviti kita, iaitu pertama kita ada gather data, kemudian kita perlu study feasibility, kemudian kita ada prepare problem definition report, sehinggalah ke akhir sekali, iaitu pada aktiviti ke-22, iaitu prepare implementation report. Habis kita punya aktiviti. Dan ditunjukkan juga di sebelah kanan ni ialah immediate predecessor, iaitu dia menyatakan setiap aktiviti ni apakah aktiviti yang perlu berlaku, yang mesti berlaku sebelum dia. Jadi contohnya untuk gather data, dia tunjuk sini dash, iaitu untuk berlakunya gather data tak perlu aktiviti lain berlaku lagi dahulu. Untuk study feasibility juga tidak ada aktiviti yang perlu berlaku sebelumnya. Tetapi untuk prepare problem definition report, dia perlu aktiviti 1 dan aktiviti 2 berlaku dahulu sebelum boleh berlakunya prepare problem definition report. Jadi dengan gambar rajah ini, dengan jadual ini, kita boleh sediakan gambar rajah PERT. Dengan maklumat yang kita dapat daripada jadual-jadual tadi, maka bolehlah kita menyediakan gambar rajah PERT, dan inilah gambar rajah PERT yang telah disiapkan. Jadi di sini kita tunjukkan daripada aktiviti pertama, iaitu gather data, yang mana kita nyatakan siapa yang tanggungjawab, iaitu yang bertanggungjawab ialah Beth, dan kita pun memasukkan nombor aktiviti. Dan aktiviti kedua ialah study feasibility yang dilaksanakan oleh Jack. Inilah aktiviti 2. Aktiviti ketiga ialah prepare problem definition report, nombor 3, dan dia diketuai ataupun diberi tanggungjawab kepada Rose. Dan kalau kita lihat daripada aktiviti ketiga ini, adanya ataupun kepada aktiviti ketiga ni ada 2 arrow. Satu arrow datang daripada aktiviti gather data, dan satu lagi arrow datang daripada study feasibility. Jadi bahagian ini menunjukkan bahawa prepare problem definition report memerlukan aktiviti 1 dan 2 berlaku dahulu sebelum aktiviti 3 ni boleh berjalan. Kemudian kita lihat seterusnya, aktiviti keempat ialah interview users. Interview users ni memerlukan aktiviti 3.
study existing system, aktiviti kelima juga memerlukan aktiviti 3. Kemudian aktiviti 6 memerlukan aktiviti 4, aktiviti 7 memerlukan aktiviti 5 dan seterusnya. Sehinggalah bila kita buat seterusnya, kita akan sampai kepada akhir, iaitu prepare implementation report. Jadi apabila prepare implementation report, maka akan selesailah. Okay, jadi ini ialah bila kita masukkan maklumat yang kita telah perolehi tadi.